dikatakan, tidak beriman seseorang kamu selagi kamu tidak menyayangi, mencintai sahabatnya mukmin yang lain. Itu maksud hadis tadi. Maksud saya tuan-tuan puan, apa yang kita kata sayang tu, sayang atas nama seorang mukmin. Kita berkawan, bersahabat dah lama dah. Tapi atas dasar apa? Kadang-kadang kita kata mungkin atas sayang macam tu. Tak. Sebenarnya apa yang kita suka, kita nak supaya sahabat kita pun dapat. Tapi rasanya tak ramai lagi dapat makam ni tuan-tuan. Yang aku suka. Yang dia tak apalah. Second grade pun tak apa lagi. Jadi aku bagi kan. Betul tak? Gitu kalau kita. Tapi yang Nabi duk habaq ni, sehingga dikatakan salafus salih, mereka ni mendoakan pada sahabat-sahabat mereka. Dalam solat mereka, luar solat mereka, antara doa yang masyhur kita biasa dengar dan tuan-tuan perempuan buat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan? Kita biasa doa itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan? Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, ini contoh bahawasanya kita mendoakan, ya Allah berilah keampunan kepada muslimin dan muslimat. Bukan kita aja. Doakan orang lain. Allahu Rabbi ya Allah. Itu doa tu. Sebab itu solat ni tuan-tuan perempuan, kita tengok Nabi bukan hanya buat solat fardu. Ini cerita para Nabi kan. Solat-solat yang dikatakan solat sunat yang dibikin oleh para Nabi ini sebenarnya menjadi seolah wajib kepada mereka, tapi sunat bagi kita. Contoh, solat sunat awabin. Kita ada solat-solat sunat lain, solat sunat taubat, solat sunat macam-macam solat sunat kita ni. Solat sunat awabin, kalau Nabi solat di waktu duha, namanya solat kita yang kata itu solat waktu solatul duha, solat sunat duha. Nabi tak nanimkan solat tu namanya solat duha, tapi disebab waktu duha kita panggil solat duha. Bila kita nak hajat sesuatu, maka kita gelar itu solat hajat. Dan memang hadirin hadirat rahimakumullah, solat taubat, solat hajat, solat awabin, para Nabi buat seolah jadi wajib bagi mereka, sunat bagi kita tuan-tuan. Kerana apa muslimin muslimat rahimakumullah? Kerana penting solat yang kita buat itu ada kesannya juga kepada golongan yang lain, sehingga solat itu disebut adalah merupakan petunjuk kepada sesuatu. Sebab itu golongan al-mujtahid, golongan orang-orang yang nak berijtihad, para alim ulama, orang faqih, apabila mereka tak dapat suatu keputusan, apa yang mereka buat tuan-tuan dan puan? Mereka berwuduk, mereka ambil wuduk, kemudian mereka solat 2 rakaat. Solat apa? Solat hajat. Mereka solat hajat untuk apa? Untuk dapatkan suatu keputusan antara dua keputusan, keputusan terbaik, sama ada istikharah namanya, ataupun solat sunat hajat. Dan sebelum itu mereka solat sunat taubat 2 rakaat. Dan benda ni sepatutnya bagi kita yang ada hajat, ini yang kita buat. Solat sunat taubat lu bersihkan, kemudian solat sunat hajat. Cantik ya? Dan bila solat sunat hajat itulah muslimin muslimat rahimakumullah, Allah titipkan ilham dalam solat tu kadang-kadang. Allahu Akbar. Saya yakin dan percaya ramai tuan-tuan haji, pak haji, mak haji kita di belakang ni semayang kadang-kadang dalam solat tu macam-macam perkara indah Allah tampakkan. Masalahnya bila kita salam udah lupa. Dalam solat tu kita tahu Allah indahnya, subhanallah. Dan seolah-olah itu menggambarkan, ni saya cakap ni solat sunat ya, bukan solat fardu. Solat sunat, solat yang kita berhajat sesuatu, kita solat sunat hajat. Kadang-kadang atas khusyuk yang benar itu Allah campak jawapan. Itu jawab juga. Allah ini jawapan dia. Dalam hati kita dia, Allah dah nampak jawapan dia. Subhanallah. Sebab khusyuk kan. Tapi bila salam dah tak ada khusyuk, itu yang lupa, apa tadi? Waktu khusyuk aku ingat, waktu tak khusyuk aku tak ingat. Sebab itu orang baca Quran. Ni kita ada Mahat Tahfiz kita di Taiping ni. Tanyalah para hufaz ni. Mereka tok guru kata bila hilang ayat untuk dibaca dalam solat, kalau hilang ayat, kau tak boleh keluar kau cakap, minta maaf ustaz, saya tadi terlupa lah ayat ni. Hang tak boleh sebut, hang terlupa.
hang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Adab dia dah begitu. Jadi tuan-tuan, apapun kadang-kadang yang paling penting sempena Isra' wal Mi'raj, kita masuk bulan Rejab, tu yang nak bawa mauduk tajuk ini. Isra' Mi'raj, orang bahas, kalau di Kelantan, waktu hidup Tok Guru Ni Aziz dulu, Tok Guru Ni Aziz masuk bulan Rejab, akan terpampanglah di mana-mana di negeri Kelantan itu, di Kota Baru khususnya, dengan papan tanda, selamat datang bulan Semaya. Bulan Semaya. Awak Kelantan awak pergi bulan Semaya. Am pergi dulu adik kakak. Ini cerita 25 tahun dulu ni adik kakak. Am pergi Kelantan bulan Semaya. Negeri lain tak buat pula bulan Semayang ni. Tapi ketajaman pemikiran Tok Guru, dia buat masuk bulan Rejab ada bulan Semayang. Pasal orang nak cerita Isra' wal Mi'raj, Nabi tu ambil Semayang ni. Maka dibuatkan bulan Semayang. Para asatizah dikerahkan kalau boleh cerita bagi hakikat solat. Cerita bab solat. Allahu Akbar tuan-tuan, indahnya. Sampai aku pergi Kelantan, aku ingat lagi sampai menyanyi lagu Semayang ni bersama dengan Mak Over. Ingat Mak Over? Dah lama tak keluar dah. Dah berumur dah masing-masing pun Mak Over. Sparring partner dia dua orang dah meninggal lah. Pak Ya dengan Wak Seh dah meninggal lah. Ana sempat sepentah dengan dia orang dulu waktu di Kelantan. Mak Over datang-datang, Semaya kena Semaya kata. Lagu mana Semaya? Ada lagu. Lagu apa? Semaya, mari kita bangun Semaya. Semaya, mari kita bangun Semaya. Semaya yang pertama nama dia Semaya subuh. Bangun derah-derah jangan buat tangguh-tangguh. Ini benda comel kena buat kukuh-kukuh. Kalau tidak semaya rumah tangga tidak kukuh. Semaya kata dia. Melawak. Lagu Semaya. Jadi maksud